Bahagian 2. Apakah implikasi sexting? Bahagian 2 akan menerangkan mengenai kesan-kesan buruk atau negatif yang akan terjadi jika anda terlibat dengan sexting. Perilaku sexting dikaitkan dengan pelbagai implikasi negatif terhadap kesihatan seksual dan reproduktif, buli cyber, kesihatan mental dan undang-undang. Kesihatan seksual dan reproduktif. Sebelum ini, masalah kesihatan seksual, terutamanya penyakit kelamin seperti sifilis, gonoria dan HIV, tertumpu kepada pekerja seks. Penyakit ini terjadi akibat amalan hubungan seksual yang tidak selamat, seperti seks tanpa kondom. Penyakit ini seterusnya disebarkan kepada pelanggan dan pasangan mereka. Pada masa kini, penggunaan internet secara meluas telah mendedahkan generasi Z terhadap rangkaian seksual melalui aktiviti sexting. Hubungan seksual yang terjadi akibat dari sexting ini meningkatkan risiko mereka mendapat penyakit kelamin. Trend penyakit kelamin, terutamanya sifilis dan gonoria di Malaysia, telah meningkat ke tahap membimbangkan. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia menunjukkan bahawa separuh daripada penyakit kelamin ini terjadi dalam kalangan mereka yang berumur di antara 18 hingga 30 tahun. Kajian terperinci telah menunjukkan bahawa mereka yang terlibat dengan sexting adalah 4 kali ganda lebih cenderung melakukan aktiviti seksual seawal usia 14 tahun, mempunyai berbilang pasangan seksual, melakukan seks tanpa kondom, terjebak di dalam hubungan homoseksual, dan melakukan seks di bawah pengaruh dadah dan alkohol. Jelas sekali, sexting menjadi pemangkin kepada aktiviti seksual berisiko yang boleh menyebabkan penyakit kelamin, kanser serviks atau kanser pangkal rahim serta kehamilan tidak dirancang. Aspek lain bagi implikasi perilaku sexting ialah aspek sosial seperti buli cyber. Buli cyber merupakan fenomena buli yang berlaku di alam maya seperti melalui SMS, social media, email atau aplikasi lain di mana individu boleh melihat, mengambil bahagian atau berkongsi maklumat peribadi. Buli cyber merangkumi menghantar atau berkongsi mesej peribadi individu lain yang negatif atau palsu dengan niat jahat untuk memalukan atau menghina individu tersebut. Bagaimana buli cyber boleh berlaku dalam konteks sexting? Sebagai contoh, pada mulanya, gambar atau video peribadi yang berunsur seksual dikongsi dengan penuh percaya kepada pasangan melalui PM atau private message WhatsApp sebagai tanda sayang. Malangnya, pasangan mengambil kesempatan mengugut untuk menyebarkan gambar atau video berkenaan kepada umum yang bertujuan untuk memaksa melakukan hubungan seks ataupun mendapatkan wang ringgit. Impak buli cyber kepada mangsa adalah sangat besar kerana kandungan gambar atau video tersebut boleh memalukan atau menghina mangsa dan ianya tidak dapat dikawal serta boleh tersebar ke seluruh dunia. Oleh itu, fikir dahulu sebelum anda berkongsi bahan peribadi supaya anda tidak menyesal di kemudian hari. Jangan mudah percaya kepada pasangan yang meminta gambar atau video peribadi anda walaupun anda telah lama mengenalinya. Pasangan yang baik tidak akan meminta gambar atau video berunsur seksual anda walaupun secara PM. Kesihatan mental. Apa kaitan sexting dan kesihatan mental? Terdapat kajian yang membuktikan hubung kait antara sexting dan masalah kesihatan mental seperti kemurungan, kegelisahan atau anxiety dan bunuh diri. Perilaku sexting pada dasarnya nampak remeh, namun kesan negatif yang serius boleh menyebabkan seseorang mengambil keputusan untuk membunuh diri setelah gagal keluar dari permasalahan
yang bermula dengan sexting. Contohnya, gambar lucahnya telah disebarkan oleh kekasih yang menyebabkan ramai yang telah melihatnya dan dia tidak dapat menarik semula gambar tersebut dari media sosial. Sexting dan undang-undang. Adakah menghantar mesej berunsur seksual kepada orang lain adalah satu kesalahan di sisi undang-undang? Ya. Ini bermaksud sexting adalah menyalahi undang-undang. Di Malaysia, terdapat beberapa akta yang membolehkan tindakan undang-undang diambil ke atas pelaku sexting. Antaranya ialah Akta 588, iaitu Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Akta 574 Kanun Keseksaan dan Akta 792 iaitu Akta Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak 2017. Kanak-kanak bermaksud individu berusia di bawah 18 tahun. Hukuman denda maksimum RM50,000 atau penjara, dan jika melibatkan kanak-kanak bawah umur, hukuman penjara maksimum 5 tahun dan sebat jika disabitkan kesalahan. Inilah implikasinya jika anda terlibat dengan sexting. Oleh itu, fikir dahulu sebelum anda melakukan sexting. Bukan maruah anda sahaja yang tergadai, tetapi anda juga boleh dihukum jika sabit kesalahan. Ingat, fikir dahulu sebelum terlibat dengan sexting. Banyak implikasi buruknya. Fakta kes. Mari kita teliti beberapa kes benar melibatkan sexting yang dilaporkan oleh media tempatan. Kes pertama. Mahkamah Magistrate Bahau telah menjatuhkan hukuman denda RM3,500 dan penjara 10 bulan ke atas seorang penganggur atas kesalahan mengukut bekas kekasihnya untuk menyebarkan gambar bogilnya apabila kekasihnya tidak mahu meneruskan hubungan. Tertuduh telah bertindak mengugut untuk menyebarkan gambar lucah milik mangsa menerusi aplikasi WhatsApp. Tertuduh telah didakwa mengikut Seksyen 503 Kanun Keseksaan dan didapati bersalah. Kes kedua. Seorang individu berumur 20 tahun didakwa atas kesalahan melakukan ugutan sehingga menyebabkan kematian seorang mangsa berumur 17 tahun serta memiliki bahan pornografi. Tertuduh dipercayai mengugut untuk menyebarkan gambar bogil mangsa di media sosial. Selain itu, tertuduh turut mengugut ahli keluarga mangsa. Tindakan tertuduh menyebabkan mangsa berkenaan mengambil keputusan untuk membunuh diri dengan terjun dari bangunan setinggi 22 tingkat. Siasatan polis mendapati tertuduh juga memperdaya beberapa mangsa lain yang dikenali melalui Facebook. Tertuduh dilaporkan mengugut menyebarkan gambar bogil mangsa jika mereka enggan melakukan seks atau mahu memutuskan hubungan dengannya. Individu tersebut didapati bersalah dan dihukum penjara 21 bulan dan denda RM17,000. Kes ketiga. Aduan dibuat oleh seorang mangsa berumur 23 tahun kepada Biro Pengaduan. Mangsa mengenali seorang menerusi WeChat dan telah menghantar gambar bogil dan video setelah dijanjikan bayaran oleh individu yang dikenali sebagai Ting. Namun dia telah menjadi mangsa penipuan. Malah Ting telah menyebarkan gambar bogil tersebut kepada beberapa individu lain yang tidak dikenali. Terdapat banyak kes sebegini dilaporkan oleh media tempatan. Oleh itu, jadikan semua kes benar ini sebagai peringatan dan pengajaran kepada anda. Walaupun sexting berlaku di alam maya, namun bahana yang dibawanya adalah realiti yang tidak boleh diabaikan dan anda akan menyesal kemudian hari. Siapa yang melakukan sexting dan bagaimana pula personaliti mereka? Semuanya akan terjawab di bahagian ketiga.